Okey. Teruk ni. Cikgu. Betul ni. Cikgu okey ke? Kenapa tu? Okey. Kenapa banyak sangat sampah ni? Siapa yang buat ni? Kamu ke, Ellie? Tak. Saya tak tahu apa-apa pun. Ke kamu, Fifi? Taklah cikgu, bukan saya. Ellie kot. Tak. Kalau dua-dua tak mengaku, cikgu denda. Dua-dua. Tolong kemas sekarang. Alah. Kena sekarang ke? Ya, sekarang. Tolong kemas. Okey. Tak pasal-pasal. Cikgu. Mana Aci? Saya sapu lambat ni. Lambat sangat ni nak habiskan menyapu ni. Fifi punya sekejap je. Ya, sebenarnya itulah yang kita nak belajar hari ni. Tentang teknologi masa lepas dengan sekarang. Oh, ya ke? Didik TV KPM. Sampai ke penyapu sini saya bawa. Baiklah, itu dia teroka di TV KPM. Assalamualaikum adik-adik sedang menonton sekarang ini bersama dengan Kak Ellie Arifin dekat sini yang ditemani oleh dua orang cikgu yang comel dan kacak hari ni. Bersedia bawa pas kena marah tadi kan? Sebab buat sepak. Jadi kita nak belajar hari ini subjek RBT, Reka Bentuk dan Teknologi, berkenaan dengan pengenalan kepada teknologi. Jadi macam biasa kita perkenalkan cikgu kita Cikgu Fifi dan juga Cikgu Afiq yang rasanya dah banyak kali datang ke teroka cikgu ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, cikgu, kita bukan berdua sahaja. Kita ada murid-murid yang comel sangat dalam talian ni. Alah. Tapi sebelum kita berkenalan dengan murid-murid kita, apa kata kita perkenalkan SOP kita dulu, cikgu? Okey, macam biasa kita kena jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah ke. Asalkan nak keluar tu kena ada perkara yang penting baru keluar. Kena duduk rumah diam-diam. Dan juga kita nak sanitize tangan kita dulu. Boleh? Cikgu mulakan dulu. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, pusing sikit. Dia kena pusing kepala dia. Okey, tolak. Ambil saya tolong buat. Dia memang complicated sikit macam kehidupan kita lah. Allahu Akbar. Okey, cikgu. Silakan cikgu. Marah benda ni dengan saya. Tadi kena marah dengan Cikgu Afiq. Aduh, baiklah. Okey, kita nak bersama dengan murid-murid comel kita ni. Umur tahun berapa ni cikgu? Tahun 4. Tahun 4. Alah comelnya. Jom kita berkenalan dengan mereka. Okey. Siapa dulu? Ada Alia. Silakan. Alia, boleh buka mic? Kenalkan sayang. Assalamualaikum dan hai, nama saya Na'ala Syafiqah binti Muazzam. Boleh panggil saya Alia. Alia, terima kasih. Okey, seterusnya. Darwish. Assalamualaikum dan hai, nama saya Ahmad Darwisha bin Ahmad Aziz. Boleh panggil saya Darwish. Wah, handsome-nya Darwish ni. Okey, seterusnya. Haifa, comel. Assalamualaikum dan hai, nama saya Haifa Nur Arif binti Arif Fatimi. Boleh panggil saya Haifa. Dan yang terakhir, wow. Assalamualaikum dan hai, nama saya Ahmad Syabul Mazwan. Boleh panggil saya Ahmad. Assalamualaikum, apa tadi sayang? Hai. Hai. Dia macam rapper punya dia. Dia baju hijau lah comelnya. Terima kasih adik-adik Kak Ellie ni. Okey, cikgu, apa yang kita akan teroka hari ni cikgu? Saya tengok ada macam-macam barang dekat depan mata saya ni. Okey, zaman dulu kalau kita nak berhubung, kita akan hantar surat, tulis dengan tangan. Tapi hari ni Cikgu Afiq tak payah. Kita angkat je telefon pintar, hello, terus terumbat rindu. Wow, betul lah. Zaman dulu kalau nak pergi kerja, kena naik basikal kan, jalan kaki. Hari ni tak payah susah-susah dah Eli, Cikgu Afiq. Kita mula je enjin, bawa kereta sampai destinasi. Okey, nampak tak murid-murid perbezaan antara dulu dan juga hari ini? Okey, itu maksudnya hari ini merupakan kita akan belajar satu topik yang
berkaitan dengan teknologi. Okey. Pengenalan kepada teknologi ni merupakan tajuk ataupun unit yang ketiga dalam pelajaran mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey, baik. Itulah dia kita punya pembelajaran dan penerokaan kita pada hari ini. Baik, okey. Sebelum kita memulakan penerokaan, cikgu nak kongsikan sedikit sebab saya nampak ada sesuatu yang menarik kat depan ni tau. Oh. Mungkin kita bagi teaser sikit cikgu. Ini apa sebenarnya kat depan ni? Ni ada kapal terbang ni. Apa yang kita akan buat hari ini merupakan salah satu contoh teknologi masa kini, iaitu Baik. teknologi moden, Okey. iaitu 3D pen ataupun pen 3D lah, yang Okey. mana kita boleh tulis dan benda tu akan timbul. Jadi sebentar lagi kita akan cuba. Baik, saya tak sabar. Sebab macam-macam ni ada ni Ya. cikgu. Cikgu nak tambah apa? Kita akan belajar mengenai dulu dan hari ini. Okey. Apa perbezaan dulu dan hari ini. Jadi kita akan belajar lepas ni. Kita akan Baik. teroka. Baik, kita akan teroka. Lepas ini, jadi kita nak rehat dulu. Boleh? Okey, kita rehat sekejap, kembali selepas ini dengan penerokaan yang lebih menarik khas untuk adik-adik yang sedang menonton sekarang ini. Jadi jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli, Cikgu Fifi dan juga Cikgu Afiq. Sekarang ini kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi. Topiknya adalah pengenalan kepada teknologi untuk orang kata subjek sekolah rendah tahap 4. Empat. Tahap 2. Tahap 2 tahun 4. Alah, comelnya kita ada adik-adik kita yang bersama-sama belajar dan teroka untuk subjek ini dalam talian daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Perisai 82. Oh, lolo. Okey, cikgu. Apa yang kita akan teroka sekarang ni, cikgu? Okey. Jadi Eli, hari ini kita akan belajar satu topik mengenai teknologi. Okey. Tapi kita kena tahu dulu apa maksud teknologi. Cikgu nak tanya murid-murid di talian boleh? Okey. Siapa boleh berikan maksud teknologi? Itu dia. Darwish. Boleh buka mic dan nyatakan maksud teknologi. Teknologi bermaksud penggunaan pengetahuan sains dalam mereka cipta alat yang dapat memudahkan urusan manusia. Wah, okey. Pandai. Bagus. Terima kasih Darwish. Okey. Jika kita dengar tadi, Darwish kata teknologi ni boleh memudahkan urusan manusia ini. Betul. Kan? Okey, maksudnya teknologi ni berada di sekeliling harian kita. Okey. Kan? Okey. Sebenarnya dalam bidang teknologi dia ada pelbagai cabang dan juga dia meluas. Okey. Contohnya tadi saya dengan Cikgu Afiq dah celoteh tadi kan? Dulu pakai surat. Hari ini pakai telefon pintar. Okey. Itu merupakan bidang teknologi komunikasi. Okey. Okey. Dulu pakai basikal. Hari ini bawa kereta. Okey. Bagi ni apa bidang teknologi untuk tu? Bidang teknologi pengangkutan. Ya, pandai. Bidang teknologi pengangkutan. Okey. Bidang teknologi ada banyak. Bukan pengangkutan, komunikasi saja. Ada banyak. Jika nak ceritakan Memang tak habis lah. tak Memang 3 jam lah ya, program ni. 3 jam. Tapi kita ada sejam je. Kan? Okey. Jadi, setiap bidang teknologi ni ada kepentingan-kepentingan dia, Eli. Okey. Okey. Jadi kita nak tahu apa kepentingan bidang teknologi ni. Kita akan tanya murid-murid cikgu di talian 4 orang yang comel ni. Okey, cikgu nak tanya seorang-seorang, boleh bagi tak kepentingan teknologi? Siapa dulu yang pertama? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Apa kepentingan? Okey, Haifa. Kepentingan yang pertama. Menjimatkan masa, tenaga dan kos. Ya, okey. Pandai. Good. Menjimatkan masa, tenaga dan kos. Okey. Kos tu duit lah. Okey. Okey. Selalunya contoh, Eli. Kita selalu ada masak nasi kat rumah. Ya. Ada tak rice cooker?
Bahasa Inggeris punya rice cooker. Mestilah ada. Ada Perlu kan? nasi, Okey. ni masak nasi. Okey. Kalau Ellie lah. Ellie lebih suka masak dalam periuk biasa ataupun dalam rice cooker? Rice cooker lah, lebih Rice mudah. cooker. Sebab apa? Lebih mudah. Dan lebih jimat masa. Betul. Kita tekan je, kita boleh tengok TV sambil tunggu nasi masak. Kan? betul. Menjimatkan masa dan juga tenaga. Okey? Okey, kepentingan yang kedua, siapa nak bagi? Siapa tu? Okey, Ahmad Shah. Memberikan peluang kerjaya. Pandai. Okey, memberikan peluang kerjaya Ellie. Contohnya kat depan tu. Okey, ni. Apa ni ada? Okey. Memberikan peluang kerjaya. Okey. Memberikan peluang kerjaya ni bila teknologi, kita akan ada perkhidmatan. Kita akan buat produk. Okey. Okey. Jadi kat situ akan timbulnya peluang pekerjaan. Oh. Contohnya macam komunikasi. Macam sekarang ni didik TV kan? Ada pekerjaannya. Okey. Okey, yang ketiga kepentingan teknologi apa? Siapa nak? Siapa nak jawab? Alia. Okey. Alia. Memudahkan urusan. Memudahkan urusan. Okey. Bagi Ellie, apa contoh alatan teknologi yang memudahkan urusan? Mungkin printer? Ya, betul. Okey, contohnya printer. Memudahkan urusan kita untuk print ataupun mencetak kertas ataupun perkara-perkara penting seperti nota, betul tak? Betul. Memudahkan urusan harian kita. Okey. Sebab dulu kalau kita guna yang dulu kan tak ada printer, tulis saja. Susah, lambat, tak mudahkan urusan. Kan? Jadi bila ada printer kita memudahkan urusan kita. Jimat masa. Ya, jimat masa. Betul tak Cikgu Afiq? Betul. Okey, yang terakhir, keempat. Last sekali. Siapa yang boleh jawab tu? Siapa boleh jawab? Okey, Darwi. Memupuk nilai kreatif dan inovatif. Ya, memupuk nilai kreatif dan inovatif. Pandai. Okey, good. Okey. Dalam keempat ni, kepentingan dia pun sebenarnya teknologi ni banyak. Kan? Jadi, itulah salah keempat-empatnya yang mereka telah bagi tahu. Sebenarnya banyak lagi. Okey? Tapi, sebelum tu, kita nak kena tahu juga, selepas kepentingan, kita kena tahu juga jenis-jenis teknologi. Okey, ada dua jenis-jenis ada? Ya, dia ada dua, Ellie. Okey. Ada dua, murid-murid ada dua jenis teknologi. Okay. Apakah jenis-jenis cikgu? Okey, seperti yang kita lihat ni. Ada dua. Oh, ni kat depan ni. Teknologi secara konvensional. Yes, teknologi secara konvensional. Yang kedua, teknologi secara moden. Okey. Ada dua. Okey, siapa boleh nyatakan apa maksud konvensional? Konvensional. Kan? Okey, siapa boleh nyatakan murid-murid maksud siapa nak jawab? Tu Haifa. Teknologi peralatan secara konvensional ialah teknologi yang menggunakan mesin lingkar seperti pisau, pukul dan gergaji tangan. Okey, pandai Haifa. Terima kasih. Okey. Teknologi konvensional ni Ellie, dia teknologi yang simple, Cikgu Afiq. Okey. Mudah, ringkas. Okey. Teknologi moden pula apa? Siapa boleh berikan maksud teknologi moden? Siapa? Siapa angkat tangan? Ahmad. Okey. Apa maksud? Teknologi peralatan secara moden menggunakan mesin kompleks seperti pemisah dan pembersih vacuum. Pandainya. Okey. Konvensional ni mudah. Moden kompleks. Okey. Okey, contoh hari ni. Okey, sekarang ni cuba tengok. Okey. Hari ni apa? Lesung batu. Okey, tahu tak Cikgu Afiq? Tahu. Cikgu Afiq kenal ke tak? Cikgu Afiq masih pergi masuk dapur lah. Okey. Tapi selalu untuk apa Cikgu Afiq? Ini untuk gelek kari pap tu kan? Salah tu. Tumbuk cili. Untuk kita tumbuk bahan-bahan masakan kan, untuk hancurkan dia. Okey. Ini pula alat pengisap. Pengisap. Okey. Alat pengisap pun sama fungsi dia untuk hancurkan bahan-bahan masakan. Okey. Okey. Tapi mana satu konvensional, mana satu moden? Cikgu nak tanya Alia boleh?
Dia selalu tak tolong mak dia kat dapur ni. Kalau jawapan dia betul, tandanya dia masuk dapur lah selalu. Tolong mak dia lah. Silakan. Okey Alia, mana satu konvensional, mana satu moden? Pengisap moden dan sumbatu konvensional. Wah, Betul cikgu? Betul, terbaik. pandai. Ya, tandanya masuk dapur. Bagus. Boleh raya lah. Ya, betul. Okey, konvensional dengan moden murid-murid dan Eli semua Cikgu Afiq, dia fungsinya sama. Allahu Akbar. Terbaik. Ah, Tak bukan marah, bukan marah. dia pun terkejut belajar subjek ni. Okey, silakan cikgu. Okey, fungsinya sama sahaja. Dua-dua untuk menumbuk bahan masakan. Cuma bezanya ini konvensional. Yang ni jual moden. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya pula. Cikgu Afiq lah. Kita tanya Cikgu Afiq. Okey. Sekarang ni cikgu ada drill ataupun orang panggil ni pemutar skru elektrik. Okey. Dan ini pula pemutar skru. Biasalah yang kita manual selalu lah. jumpa lah kan. Manual. Okay, mana satu konvensional, mana satu moden Cikgu Afiq? Yang konvensional pemutar skru biasa. Yang moden yang pemutar skru automatik. Pandai lah Cikgu Wah, Afiq. Cikgu Afiq boleh masuk kelas dengan murid. Boleh. Hebat. Okey, betul. Pemutar skru yang biasa ni konvensional dan pemutar skru yang elektrik ini moden. Moden. Okey. Lebih mudah. Selalunya Cikgu Afiq guna yang mana? Selalunya saya guna yang Elektrik lah. Elektrik. Okey. Sebab lebih, kenapa Cikgu Afiq Sebenarnya gunakan? dia mungkin lebih memudahkan urusan kan. Kita tak payah guna daya yang banyak. Betul. Jimat tak penat. Sebenarnya tak penat. Sebenarnya itulah tak penat. Okey. Ini pula kita ada dua. Yang tadi kita guna tu Ellie. Cikgu boleh baringkan. Saya risau benda tu kalau cikgu tegakkan pemutar Okey, skru okey. ni. Baringkan dia sana. Okey. Yang mana tu cikgu? Okey. Tadi kita guna Ellie. Penyapu. Saya kena guna penyapu tu. Dan juga pembersih vacuum. Ya. Saya guna pembersih vacuum. Okey. Ellie lah. Rasa mana satu konvensional, mana satu moden? Saya rasa penyapu konvensional, pembersih vacuum adalah moden. Okey. Ellie pun boleh. Kak Eli pun boleh join lah kelas adik-adik. Kak Eli jadi penolong ketua kelas. Boleh? Betul. Okey. Penyapu konvensional dan pembersih vacuum ni adalah moden. Baik. Ellie selalu guna yang mana kat rumah? Saya selalu vacuum lah. Sebab Vacuum lagi cepat lah. Okey. Kalau cikgu, saya selalu ada dua-dua. Kita betul. boleh guna je dua-dua ni. Betul. Sama je fungsinya untuk membersihkan kekotoran. Betul. Okey. Okey. Baik, cikgu. Seterusnya kita dah tahu perbezaan konvensional dan juga moden. Jadi sekarang ini kita nak teroka apa pula cikgu? Okey. Sekarang ni kita nak teroka bahagian-bahagian untuk 3D pen pula. Oh, okey. Okey. Jadi, kejap lagi kita akan mulakan projek menggunakan 3D pen. Okey. Tapi sebelum tu, cikgu akan terangkan apa fungsi-fungsi dan juga butang-butang ni kan. Apa guna dia, macam mana nak guna dia. 3D pen Saya pernah dengar 3D pen ni. Biasa kita tengok dekat social media kan. Betul. Pasal 3D pen, video-video yang viral ni kan, yang tular ni, kita nampak dia boleh tegakkan, dia boleh bentukkan apa sahaja. Ya, 3 dimensi 3D kan? Ya. Okey cikgu, boleh cikgu Afiq silakan. Jadi, saya boleh ambil salah satu. Saya boleh bagi salah satu. Ellie nak yang mana? Saya nak warna warna apa? merah jambu. Okey, murid-murid kita pun Cikgu rasa murid kita pun ada kan? Boleh tunjuk kat kamera kalau kamu ada. Okey. Ada, murid-murid pun ada. Wah, Ya. hebatlah dia. Tapi yang pasti murid-murid dekat dalam talian menggunakan bahan ini sebenarnya ada pemanas dia kan? Ya, betul. Sudah tentu diawasi oleh ibu bapa betul. dan juga orang dewasa mereka. Yang kita tak nampak dekat depan skrin, mereka berada di belakang skrin sedang mengawasi anak-anak untuk menggunakan pensel 3D ni. Ya. Baik, jangan risau ya penonton-penonton sekalian. Okey, silakan Cikgu Afiq. Okey. Sekarang cikgu akan terangkan secara ringkas dulu. Kita tak ni lagi. Okey, kalau kita tengok di bahagian atas je. Dekat sini ada dua ni lah lubang. Yang pertama ialah input dia punya power dia. Nak masukkan power dia, elektrik dia. Okey. Jadi bila kita masuk tu supaya dia ada power lah nak guna. Dan yang kedua, lubang yang kedua ni ialah untuk memasukkan dia punya bahan. Okey. Bahan yang kita akan guna nanti. Bahan apa? Nanti cikgu akan terangkan. Okey, rahsia. Rahsia dulu. Wow. Okey. Kalau kita tengok dekat bahagian badan dia, Okey. ada beberapa bahagian lah. Button atas, button bawah. Dan ini yang ada boleh naik turun macam volumenya tempat ni. Dan skrin. Okey. Okey, kalau kita lihat di bahagian yang ada button ni, ini ialah untuk menggerakkan bahan dia. Sama ada nak menggerakkan ke bawah, maksudnya kita nak keluarkan bahan dia, kita nak print benda tu.
Yang tulis. ni button atas bawah ni. Kalau kita nak ke bawah, maksudnya kita nak print benda tu. Nak tulis benda. Okey. Tapi kalau bahagian atas, ini adalah untuk kita keluarkan. Oh, Keluarkan semula. tolakkan kat atas. Maksudnya kalau kita nak tukar kan, dia punya warna, warna. kita boleh keluarkan. Faham? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini. Okey, agak-agak Cikgu Fifi lah. Ini benda apa? Apakah fungsi ni? Ini fungsi dia. Okey, kalau kita lihat dekat tepi, bahagian tepi ni ada satu bahagian di mana kalau kita naikkan dia, dia akan lebih, orang kata turunnya isi dalam ni akan lebih cepat. Bila kita ke bawahkan dia, tadi kan naik Eli. Bila kita turunkan dia, murid-murid, isi dalam ni akan keluar dalam keadaan yang perlahan, lebih perlahan. Masa kita punya kontrol, dia punya boleh mengawal mengawal kelajuan dia. Faham? Okey, yang tu betul. Okey, sebab kalau kita tengok kat situ pun ada nampak dia punya apa? Tiga segi dia tu kan? Okey. Tiga segi. Kalau ke bawah ni maksudnya perlahan. Maksudnya kalau ke atas ni makin laju. Baik. Okey, sekarang yang terakhir tengok bahagian dia punya skrin ni. Ini sebenarnya adalah skrin untuk kita setting bahan yang kita masukkan dan juga suhu yang kita akan tetapkan. Okey. Okey, tentang bahan dan suhu cikgu akan terangkan selepas ini. Baik, cikgu ni apa fungsi dia cikgu? Okey, yang ini sebenarnya kita kalau tersangkut benda ni kat dalam, kita boleh buka. Saya tolak yang warna hitam ni kita akan buka benda ni untuk keluarkan benda yang isi dia tu lah. isi yang tersangkut. Isi dia tu namanya apa cikgu? Yang itu kita panggil filament. Filament. Yes. Filament. Baik. Jadi ini yang kita akan teroka kejap lagi. Ya, betul. Kita akan lakukan aktiviti dengan murid-murid dalam talian juga. Ya. Jadi kalau ada adik yang dekat rumah tu turut mempunyai 3D pen kebetulan ada dah terbeli pula. Sama-sama. Ya, betul. Sama-sama saja kita lakukan aktiviti dan teroka apa yang Cikgu Afiq nak kongsikan dengan kita. Okey? Kejap lagi kita akan lakukan aktiviti kita ni, tapi kita nak berehat seketika. Okay. Boleh cikgu? Teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli, Cikgu Fifi dan juga Cikgu Afiq untuk subjek reka bentuk dan teknologi berkenaan dengan pengenalan kepada teknologi. Untuk itu kita bersama-sama dengan adik-adik yang comel daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 82 dengan dalam talian sekarang ni cikgu ya? Ya, betul. Ni tahun 4. Tahap 2. Okey. Dan sekarang ni kita nak sama-sama teroka bagaimana nak menggunakan 3D pen ni cikgu. Ya. Okey. Cikgu Afiq boleh kongsikan sedikit tentang 3D pen ni. Sebelum kita gunakan 3D pen ni, Baik. kita akan tetapkan dulu. Okey. Macam kita tengok tadi, kita dah ada tengok ada satu konvensional, ada satu moden. Betul. Dan ini adalah salah satu teknologi yang moden lah. Macam yang cikgu beritahu tadi. Okey, projek yang kita akan buat hari ini, cikgu akan tetapkan tema dia supaya di akhir pengajaran nanti, hasil yang kita buat tu selari dengan tema. Okey. Okey, jadi tema yang kita akan buat ialah keychain. Keychain. Macam dia tengah Keychain. tergantung ni cikgu. Ya. Ya. Tema yang kita Allah. akan buat ialah keychain. Okey, keychain ni yang Kak Eli pegang ni kapal terbang. Tadi subjek sebelum tu kita dah belajar fizik ada kapal terbang ya. Kelas tadi tu. Kelas sebelum Yang ni. bersepah dia tu. Ya, yang bersepah. Alamak. Yang bersepah tu. Jadi ini yang kita akan lakukan. Baik, okey, apa yang kita boleh lakukan dulu cikgu? Okey, jadi setiap kali kita menjalankan projek, terdapat beberapa langkah yang perlu kita jalankanlah. Okey, yang pertama ialah menjanakan idea, yang kedua melakarkan reka bentuk. Okey. Yang ketiga kita akan nilai balik lakaran kita. Okey. Yang keempat akan buat pengiraan kos. Yang kelima barulah kita akan menghasilkan produk. Okey. Tapi lepas dah siap ada satu lagi iaitu membentangkan produk kita. Wow. Okey, jadi kita akan masuk kepada yang pertamalah. Okey. Iaitu penjanaan idea. Okey, penjanaan idea ni maksud dia apa yang kita dalam fikiran kita yang kita nak buat. Jadi kita perlu ambil kira pelbagai aspek. Contohnya bahan apa yang kita nak guna.
alatan apa yang kita nak guna? Okey, sebagai contoh, kita tahu alatan kita nak guna ialah 3D pen. Jadi kita kena buat perkara yang sesuai dengan 3D pen lah. Okey. Contohnya tak bolehlah kita buat something yang terlampau besar ke kan, sebab dia punya ink pun tak banyak. Okey. Jadi yang seterusnya iaitu tema yang ditetapkan. Contoh, kalau macam kita dah tahu, tema yang kita tetapkan ialah kitchen tadi kan. Okey. Jadi apa saja yang dalam fikiran kamu yang kamu nak bina, pastikan dalam bentuk kitchen. Tak bolehlah Lari konsep tiba buat lari rumah konsep. pula. Tiba besar. Besar kan, kitchen. terlampau besar kitchen kan. Tiba buat motosikal pula kat sebelah. Melampau. Jadi Okey. kena ikut tema dia. Okey, jadi yang seterusnya ialah melakar ke bentuk. Okey, setiap kali projek kita perlu membuat lakaran. Jadi cikgu telah pun menyediakan beberapa lakaran. Wah. Ada 2 lakaran. Bentuk apa Boleh tu? letakkan. Okey. Bentuk apa Ini tu? adalah bentuk bunga. Ni bentuk bunga melur. Okey, ada 2 lakaran. Boleh. Oh, lain cikgu. Okey. Meh Kak Eli jadi model lah sekejap. Okey, lakaran ni sebenarnya banyak pun tak apa. Sebab apa yang berada dalam fikiran kita yang kita rasa nak melakar, kita boleh lakar je. Jadi macam dekat sini cikgu telah pun sediakan 2. Tapi bila ada banyak lakaran, takkanlah kita nak buat semua kan? Betul. Takkan kita nak buat semua. Jadi berdasarkan pelbagai lakaran yang kita ada ni, kita perlulah membuat satu lakaran yang terbaik ataupun lakaran pilihan kita. Baik. Jadi untuk membuat lakaran ni, cikgu telah pun buat satu lagi. Wah. Tapi yang ini, lakaran yang ini, pastikan lakaran pilihan kamu mempunyai pelbagai aspek-aspek yang tertera dekat situ. Sebagai contohnya, dia punya ketinggian, dia punya bahan apa yang kita guna, apa fungsi dia, kan? Maksudnya kita kena ada ukuran lah kan Cikgu Hafiz? Ya, ada ukuran supaya apa yang kita buat tu samalah dengan apa yang kita lakarkan. Baik. Okey, kalau kamu tengok juga dekat situ semua. Boleh? Saya pun tak tahu tak mana. Tak depan ni lah. Okey. Okey, boleh. Okey, sebenarnya lakaran pilihan ni juga mungkin boleh jadi kita gabungkan daripada lakaran-lakaran sebelum ni. Okey, kalau kamu tengok yang sana tu, Okey. kelopak dia ada berapa? 4. 4. Dan dia ada daun satu. Kalau yang ini, Ada kelopak dia 6. lagi banyak, 6. Tapi ada daun tak? Tak ada. Tak ada. Jadi cikgu telah pun memilih satu lakaran yang terakhir. Cikgu menggabungkan kedua-dua itu, iaitu menggunakan kelopak yang ada 6 dan juga tambah dengan daun dia. Daun dia. Baik. Okey. Okey. Ini kita saksikan. Okey, boleh letak kat tu. Wah, itu dia. Ini cikgu sendiri lukis ke, Cikgu Hafiz? Lukis. Cantik tu. Cikgu Hafiz ni memang kreatif Okey, jadi yang seterusnya bila kita dah pun membuat lakaran pilihan, kita perlu menilai balik. Lakaran kita ni adakah sesuai dengan aspek-aspek elemen reka bentuk. Seperti contohnya macam kita cakap ruang. Ruang tu ialah dari segi saiz dan sebagainya. Macam kitchen tadi. Adakah ukuran yang cikgu buat ni adalah sesuai dengan kitchen? Adakah ukuran yang kamu buat, kamu lukis tu sesuai dengan kitchen? Contohnya cikgu buat besar ni kan? Ni mana ada kitchen besar ni? Kuncinya kecil je. Kuncinya kecil. Berat dah kunci tu nanti. Jadi perlu sesuai. Selain daripada tu, kita mungkin boleh tengok dari aspek nilai, dari aspek warnanya. Mungkin kalau satu warna je kurang menarik. Betul? Kan? Jadi kalau 2 warna, 3 warna lebih menarik. Boleh gabung-gabung cikgu? Ya, kita akan buatkan banyak gabung-gabung warna. lah. Baik. Okey. Seterusnya? Seterusnya, kita perlu membuat pengiraan kos. Yang ini sangat penting lah. Daripada mana-mana projek sekalipun, apa yang kita akan buat, kita perlu membuat pengiraan kos supaya tidak berlaku pembaziran lah. Tapi jangan risau, untuk 3D pen ni, bahan yang kita akan gunakan hanya satu saja. Iaitu filament itu sendiri. Ni. Ya. Filament ini sahaja yang kita akan gunakan. Wayar rumah tadi. Ni filament ni lah dia untuk hasilkan 3D tu. Ya, yang ini sahaja yang kita akan gunakan. Ini bentuk jadi asal untuk dia. Nak cantum ke, nak buat apa-apa ke, kita tak akan menggunakan gam ataupun apa-apa. Kita hanya akan menggunakan filament ini. Filament ni pun kita boleh dapat dalam pelbagai warna. Filament ni ada terdapat berbagai warna lah. Ada banyak warna. Contohnya merah. Ada warna hijau. Warna hijau. Kali ada warna hijau dekat tangan. Cikgu Hafiz pegang warna biru. Ada warna jingga, warna orange. Ni lain Ni jingga. Yang ini merah. Dia lebih kurang je warna dia. Lebih kurang warnanya. Lebih kurang. Dan satu lagi kita ada warna warna hitam. hitam. Warna gelap. Okey.
Baik cikgu, apa yang kita perlu Okey, lakukan? jadi sekarang kita akan mula untuk melakukan projek ini. Wow, Okey, jadi tak sabar. seperti biasa, alatan apakah yang kita akan gunakan untuk melakukan projek ini? Yang Okey. pertama ialah kertas. Okey. Nanti cikgu akan bagi salah satu. Oh, ada. Yeay, Okey, dah kertas. siap. Seterusnya ialah pen. Kamu punya Okey. pen 3D. Okey. Yang Ada. ketiga ialah gunting. Gunting. Yang keempat ialah pembaris keluli. Pembaris keluli. Kenapa pembaris keluli? Okey, pembaris keluli ni kita akan gunakan untuk menolak benda ni nanti sebab bila kita dah guna, kita nak potong dia, kita Potong boleh dia? guna pembaris keluli. Sebab kalau tidak kita tarik kan dia bersambung lagi kan. Betul. Kalau guna yang plastik kan cair pula plastik tu ya cikgu. Kalau tak ada pembaris keluli, kamu juga boleh menggunakan hujung mata gunting. Kamu boleh gunting dia dia. terus. Boleh. Okey. Dia selain daripada tu kalau macam orang dewasa yang menggunakan pen 3D ni boleh guna pisau juga. Ya. Kan? Okey. Okey, seterusnya ialah pensel. Dan akhir sekali ialah bahan tu sendirilah iaitu filament 3D ni. Baik. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh on lah dia punya tu. Okey, kita dah on. So macam mana Dah nak on, on cikgu? Okey, kalau kamu tengok dekat sekarang ni dia ada tulis sleep ke? Tak, ada slip. Jadi tekan mana? Atas ke bawah? Okey, cuba kalau tekan satu, Atas. tekan je mana-mana. Dia dekat skrin tu akan tulis bahan yang Oh. Okey. Okey, sepatutnya dekat sini skrin dia akan tulis bahan apa yang kita nak pilih untuk kita gunakan. Okey, jadi hari ini bahan yang kita nak gunakan ialah Cikgu boleh ke kanan sikit cikgu? sekejap. PLA. gitu. Iaitu ada dua, PLA dan ABS dekat sini. Jadi kita boleh setting. Tadi cikgu dah tekankan PLA. Jadi kamu boleh tekan bawah ni untuk start panaskan. Jadi kalau kamu tengok dekat situ ada nombor yang menaik. Ada tak Ellie dengan Fifi? Saya Ada. tengah naik 16. Itu ialah suhu dia. Okey. Suhu dia sedang menaik. Jadi sementara kita menunggu suhu dia ni, kita boleh letak sini dulu. Nanti dia dah sedia, dia akan warna merah, warna hijau. Hijau macam ni. Oh, dah hijau dah? Dah hijau maksudnya dia dah sedia. Saya okey. Cikgu Fifi Okey, dengan jadi, Ellie dah ni dah. Dah Hijau. Okey. Untuk sebenarnya dia bahan dia tadi macam cikgu cakap ada dua jenis yang sesuai untuk 3D pen yang ini. Okey. Yang pertama adalah ABS dan juga PLA. Oh, apa beza dia cikgu? Okey, sebenarnya beza dia ialah ketebalan dia, tapi dari segi dia punya material adalah sama. Kedua-dua ini ialah diperbuat daripada plastik. Yang itu adalah daripada plastik. Ya. Okey. Untuk kenapa kita kena tahu bahan yang kita guna supaya bila kita set dekat sini, Okey. sebab dia mempunyai suhu yang berbeza. Baik. Sebagai contoh, kalau kita guna ABS lagi tebal, mestilah suhu dia lagi tinggi. Okey. Kalau yang lagi nipis, mestilah Okey. suhu dia lagi rendah lah. Baik. Kita suhu tu kita kena tetapkan supaya dia tidak terlalu cair nanti kan bila guna. Okey, jadi bila kita boleh buat cikgu? Saya tak Okey, sabar jom. tadi. Yay! Okey, jadi cikgu akan sebelum kita buat tu, pastikan lukisan kamu tu kamu bahagikan kepada bahagian-bahagian dia. Baik. Supaya bila kamu buat nanti senang, kamu boleh gabungkan. Tak payah buat sekaligus. Okey, cikgu dah siapkan lukisan. Okey. Okey, So, ni cikgu boleh ambil Fifi salah satu. punya. Jadi kita kena lukis dekat atas bunga ni. Ya. Okey, ni lukisan yang cikgu Afiq dah sediakan untuk kami semua. Itu dia. Okey, Murid-murid jadi pun yang ada. pertama, jom kita masukkan ini dulu. Okey. Masukkan, Masukkan dia apa punya nama tadi? filament. Filament ke dalam Itu bahan dia. lubang di atas ni. lubang. Masukkan je. Macam ni. Masuk. Okey, tengok ni Kita boleh masukkan dia, letak sedikit dan tekan butang bawah. Oh. Tekan. Wow. Wow. Kamu boleh Dia automatik tarik lah cikgu. Ya, dia ada gear di dalam So tu yang lepas berpusing. je lah. Tak payah Akan tolak tarik. Tak payah, Yes. tak payah tolak. Okey. Dalam masa yang sama, kita tarik tu, pastikan sampai dia terkeluar sikit, nanti kita berhenti. Macam cikgunya dah keluar sikit, cikgu berhenti. Cikgu punya. Cikgu dah keluar sikit lah. Patut. Nampak tu? Cikgu Fifi dah keluar dah? Lambat juga cikgu. Ke saya kena tolak sikit volume dia? Dah. Kena tolak volume Dah. Ke tak payah? Volume dia untuk keluarkan cepat cikgu kan? Untuk keluarkan cepat. Boleh saya... Masuk ke tak ni sebenarnya? Tak apa. Ini tekan. Oh, Allah. Ni dah, dua dah, kali. okey. Okey. Tekan sikit lagi. Cikgu punya. Oh, saya punya warna putih. Tu dia. okey dah. Okey. Okey. Boleh gunting dulu yang bahagian depan tu. Ah. Okey, jadi bahagian depan tadi kamu boleh gunting dululah. Kamu perlu buang dulu bahagian depan dia. Dia memang terus keras cikgu. Ya, nampak tu. Dia keras. Alah. Tapi jangan terus pegang. Kita sebab dia gunting. panas kan. Okey, jadi Okey, boleh gunting. cara penggunaan dia sama seperti pen
pen Okey. biasa. Okey. Nama pun pen 3D kan? Cikgu. Jadi kita perlu rapatkan kepada lukisan dia. Baik. Ni nak alih dulu ke? Tak apa. Saya tolak ke tepi je. Okey, macam mana Okey, tadi? kita boleh rapatkan terus dengan kertas ni. Tak boleh kalau macam kita buat kat atas udara kan. Oh. Contohnya kalau kita buat kat atas udara, tak boleh nak bentukkan dia. Oh. Jadi kita perlu rapatkan dengan kertas yang kita nak buat. Okey. Seperti guna pen. Jadi boleh cuba, Okey. kita ikut line dia. Volume dia kena bawah sekali je kan? Tak apa, boleh cuba Jadi- ikut kesesuaian. Rapatkan ke kertas. Rapat terus je macam tekan pen. Kejap saya cuba sekali lagi. Okey. Ni sesuatu yang baru. Melekat ke cikgu kat kertas ni cikgu? Ya, dia melekat. Sekejap. Oh, okey. Boleh cuba ikut dia punya lukisan Saya tu. dah. Wow. This is amazing. Hanya kita ikut je dia punya lukisan tu. Murid-murid kat rumah pun boleh cuba di atas talian tu. Ya Allah, Kak Elly ni tak ada seni betul. Dah percaya. Okey. Teruk betul Kalau- Kak Elly ni. Okey. Kita tengok. Bila kita dah selesai buat yang itu, yang ini kita boleh, ni lah, bila dia dah sejuk kan, kita boleh tanggalkan dia saja. Oh, Ah, okey. maksudnya baik. benda ni yang kita akan gunakan nanti. Okey, sementara Cikgu Afiq tanggalkan apa yang dah siap dah tanggalkan tu. Kejap lagi kita tunjuk hasil daripada Kak Elly dengan Cikgu Fifi pula apa yang kita dah lakukan ni. Jadi ke tidak, tak tahu. Jadi kita nak berehat sekali lagi. Okey. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kak Elly memang gagal lah kalau bab-bab ni. Biasalah cikgu kita kan baru belajar teknologi-teknologi ni. Baik, itulah dia Teroka di Didik TV KPM kembali adik-adik. Di mana kita sekarang ini, Kak Elly, Cikgu Fifi dan juga Cikgu Afiq sedang sibuk meneroka 3D pen. Teknologi terbaru cikgu ya? Ya. Dan juga bukan kita sahaja yang sibuk orang kata menghias bunga yang telah dilukiskan oleh Cikgu Afiq. Adik-adik dalam talian pun sama juga. Ya. Adik-adik daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prisin 82. Yang comel sangat ni, adik. Dah siap ke belum tu? Kak Elly nak tengok boleh tak hasil-hasil lukisan menggunakan 3D pen ni? Boleh? Siapa? Siapa nak tunjuk? Siapa nak tunjuk dulu? Kan? Siapa nak mula dulu? Okey, cikgu pilih siapa nak tengok. Okey. Cikgu nak tengok Ahmad Shah boleh? Ahmad Shah. Tunjuk sikit. Okey. Oh, Itu itu dia. lakarannya. Itu lakarannya. Lakarannya. Yang 3D pen-nya dah siapkan sayang? Apa? Okey, 3D pen-nya kitchen. Kitchen dia mana? Okey, boleh cakap Ahmad Shah? Ahmad Shah boleh buka mic, boleh terangkan dekat adik-adik dekat rumah. Macam mana nak buka mic tu? Bawah mic dia. On mic sayang. On mic je. Lepas tu Ahmad Shah bagi tahu dekat adik-adik kat rumah apa dia lakaran dan juga hasil 3D yang telah adik buat. Okey, boleh? Boleh tak Ahmad Shah? Ini adalah lakaran saya. Tema saya ialah kitchen. Okey. Peralatan yang digunakan ialah 3D pen, pensel, pembaris dan gunting. Okey. Hasil kitchen yang Itu hasil kamu. Hasil kitchen. saya ialah ikan. Okey. Dia ada cantik. warna oranye, warna biru, warna putih. Terima kasih. Okey, seterusnya. Okey. Cikgu. Darwish. Tunjukkan lakaran awak. Okey. Inilah lakaran saya. Bunga D. D. Darwish. Okey. Hasil 3D dia? Tema saya ialah kitchen. Alatan dan bahan digunakan ialah 3D pen, gunting, pembaris dan pensel. Inilah hasil saya. Mana dia? Tak nampak Tak nampak apa sayang? kat kamera. Tinggi sikit. Belakang sikit. Belakang sikit. Belakang sikit, Belakang sikit. Oh, dah siap. Wah, Letak. tebal lagi. Itu dia D. Cantik. Cantik. Warna apa tu? Warna hijau. Hijau. Okey, terima kasih Darwish. Okey, Cikgu Afiq boleh pilih siapa yang nak dibentangkan? Seterusnya Haifa boleh? Ini lakaran kitchen saya. Wah, ada dua. Itu apa? Butterfly. Rama-rama. Rama-rama.
tema saya ialah kitchen. Alatan dan bahan digunakan ialah pen, gunting, baris dan pensel. Okey. Inilah hasil saya. Wah, cantik. Cantiknya. Pandai, Aifah. Itu warna apa tu? Awak guna? Aifah angkat dulu Aifah. Aifah dulu. Angkat Kak Lee nak tengok. Lama-lama sikit. Lama sikit. Tunjuk atas Wah. sikit. Warna apa tu sayang? Warna merah, biru, kelabu dengan Putih. tu je. Oh, tu je. Tiga lah. Kelabu. Kak Lee ingat warna putih tadi. Okey, terima kasih. Terakhir sekali cikgu kita ada Alia. Okey. Inilah karan saya. Bentuk love. Bentuk love. Okey. Tema saya kitchen. Alatan yang digunakan 3D pen, gunting, pembaris, pensel. Ini hasil saya. Ais. Oh, dia buat Ice yang bawah tu. cream. Dia buat yang bawah tu. Lakaran bawah Rapat dia. sikit sayang dekat muka awak. Kitchen tu jauhkan sikit dekat letak dekat muka awak sikit. Rapat sikit. Gitu. Sedap lah. Cantiknya. Nampak ni? Tu aiskrim apa tu? Kacang hijau ke tu? Alia? Aiskrim perisa apa tu? Perisa apa tu sayang? Coklat. Coklat? Okey, tu warna apa? Alia pakai warna apa? Hijau, coklat, Apa dia sayang? Tak dengar. Hijau. coklat, Peach. Peach. Oh, ada peach. Ada peach. Lagi satu? Hijau. 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 Okey. Pandai. Okey, terima kasih Terima kasih. semuanya. Okey. Okey. Cikgu Afiq, mungkin nak sambung seterusnya. Saya dah siap dah saya punya bunga. Cikgu nak tengok ke? Okey, kalau kita tengok yang tadi, bila kita dah siap, cikgu sebenarnya cikgu dah siap. Oh. Mungkin Fifi dengan Ellie cikgu rasa belum. Jadi macam tadi tengok kata tadi, Siapa kata cikgu Kak dah Ellie buat punya tak siap lagi? bahagian dia. Ada bunga dia, ni dahan dia dan juga ni dari segi daun dia lah. Jadi bila kita dah siap, jangan lupa untuk kita gabungkan. Ya. Okey. Tapi yang gabungkan cikgu punya dah hilang. Jadi Ellie boleh tunjukkan yang kita dah gabungkan. Cikgu yang gabungan saya dah buat dah saya punya sendiri. Nampak ni? Ya, bila kita gabungkan menjadi pelbagai warna yang cantik lah. Tak adalah, ni sebenarnya Cikgu Afiq punya. Jadi Kak Ellie nak tunjukkan yang telah digabungkan tadi Ya. Cikgu ya. Jadi ini hasil yang kita asingkan. Kita kena gabungkan tu kita kena gamkan dia Cikgu ya. Kita guna 3D pen juga. Oh, 3D pen. ialah gam guna 3D pen lah maksudnya kat betul. belakang ni lekatkan. Lekatkan. Kita Jadi gabungkan ini depan dia yang tadi tu kita dah asingkan dia. Jadi kita nak lekatkan kedua-duanya kena begini, ada warna biru ni. Cikgu letak warna biru tu supaya nampak tu. Supaya nampak Yang lekatkan cikgu dua ni. gamkan benda tu. Baik, faham. Oh, jadi inilah hasilnya. Bunga. Cikgu nak bagi, Ellie nak bagi siapa bunga tu? Itulah dia. Nak bagi adik-adik comel ni lah boleh tak? Tak sampai lah pula. Okey, jadi sebenarnya Ellie, 3D pen ni sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh buat. Kita boleh tengok contoh dekat sini. Wah, ni bakul. Ya, bakul. Boleh letak apa tu? Boleh letak kalau untuk perempuan mungkin boleh letak kerongsang. anting-anting, Ya. kerongsang dan macam-macam lagi. Ini jimat, orang kata jimat juga duit cikgu ya. Guna 3D pen je kita boleh buat. Ikut corak sendiri. Lagi selain pada tu, Kita cikgu? boleh buat ni. Sarung Corak. sarung telefon bimbit. Ini dia sarung telefon bimbit yang boleh buat sendiri. Macam coklat. Kak Ellie nak beli lah pen. Ini warna coklat, boleh pilih warna sendiri ya, apa-apa saja ya. Baik. betul. Dan juga ini Ini semua kitchen. kitchen lah. Yang saya setul ambilkan ya. Semua tu murid kan di sekolah Ini buat. semua murid yang buat. Oh, ni murid yang buat kitchen yang kita nak hasilkan sebenarnya hari ini. Ni aiskrim dan ini adalah KLCC. Malaysia. Malaysia. Okey. Cikgu mungkin boleh rumuskan terhadap apa yang kita telah teroka pada hari ini, cikgu. Jadi apa yang kita dapat rumuskan daripada pelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi teknologi ni dalam dunia kita ni semakin berkembang. Baik. Jadi kita sebagai murid mestilah belajar dan juga apa teknologi yang ada tu kita perlu teroka Okey. supaya dapat selari dengan zaman sekarang ni. Selari dengan pengedaran masa. Okey. Mungkin Cikgu Fifi nak tambah sikit? Okey, jadi murid-murid gunalah sebaik mungkin siapa yang ada 3D pen ni kat Okey. rumah. Okey. Boleh cuba, jangan takut. Asalkan ada pengawasan ya, orang asalkan dewasa. ada pengawasan keluarga. Boleh Okey. cuba. Kerana dengan 3D pen ni kita boleh tingkatkan kreativiti mereka. Betul. Ya, contohnya hari ni kita dah hasilkan kitchen. Okey.
zaman kita dulu tak ada benda ni cikgu. Ya, tak ada. Kena guna benda lain tu, jana kreativiti tu kan. Terkekok sikit buat ni. Ya, lambat. Okey, apa-apa pun Kak Eli harap segala ilmu yang dicurahkan oleh Cikgu Fifi dan juga Cikgu Afiq pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh adik-adik di luar sana yang sedang menonton dan juga dalam talian untuk kehidupan harian kita dan juga untuk masa depan kita, insya-Allah. Dan terima kasih banyak-banyak Cikgu Fifi dan juga Cikgu Afiq untuk subjek RBT kita pada hari ini berkenaan dengan topik pengenalan kepada teknologi. Dan terima kasih adik-adik comel Kak Eli ni dalam talian. Adik-adik tahun 4 ni yang comel sangat ni. Dan itu sahaja teroka pada hari ini. Ya. Kita jumpa lagi, insya-Allah akan datang. Dan Assalamualaikum. Bye. Selamat hujung minggu. Didik TV KPM